isu agama melebihi daripada yang sepatutnya sehingga memporak-porandakan masyarakat. Tetapi tidak mengubah sekian kita bahawa usaha mengkristiankan umat Islam adalah tidak diizinkan dalam negara kita. Datuk, yang kata harga gula tu berapa yang kerajaan jangka dapat ditawarkan kepada Selepas mesyuarat petani, saya akan keluarkan satu kenyataan berapa kos yang kita tawar, harga yang tawarkan, tetapi semua tu mesti lebih rendah daripada harga yang ada dalam pasaran. Dan tujuan kita buat langkah ini ialah pertama kerana kita nak mengurangkan beban masyarakat miskin, terutama semangat Ramadan. Ramadan adalah berkongsi kesusahan, dan kita kena rasa prihatin terhadap orang yang lebih menderita daripada kita. Dan hari ini memang rakyat mengeluh terhadap kenaikan harga barang, dan kerana itu Perdana Menteri dah masukkan pengurusan kenaikan harga barangan keperluan ini dalam NTRA. Itu menunjukkan Perdana Menteri sendiri akui adanya masalah kepada rakyat, tetapi formulanya mereka tak perolehi kerana mereka terikat dengan monopoli dalam kes beras. Terutama sekali beras di pasaran dunia hari ini, kalau saudara Google dalam internet, beras grade B yang paling baik ataupun premium grade beras Thailand, beras wangi, ialah 650 USD bagi 1 metrik tan. 650 USD metrik tan bermakna hanya dalam 20 ringgit bagi tiap-tiap 10 kilogram. Tapi pengguna sekarang di negara kita dapat harga di antara 40 hingga 60 ringgit bagi tiap-tiap 10 kilogram. Ini ialah kerana monopoli oleh Bernas. Tidak ada competition dari segi pengedaran beras. Oleh kerana itu saya telah tulis surat kepada Perdana Menteri minggu lepas, hari pertama Ramadan. Surat saya adalah 1 Ramadan pada Perdana Menteri, minta Perdana Menteri prihatin terhadap masalah rakyat sempena Ramadan dan mengizinkan kita mengimport 500,000 metrik tan beras untuk keperluan rakyat negeri pakatan. Di Malaysia, consumption kita ialah 2.3 juta metrik tan satu tahun. Kita hanya minta 500,000 metrik tan. Dan hari ini Perdana Menteri belum jawab surat saya. Tapi beras mungkin susah sikit lah, kerana Kerajaan Barisan Nasional dia melindungi monopoli Bernas. Tetapi bagi gula, susu dan gandum, insya-Allah tidak ada masalah. Jadi kita mulakan dengan 3 item ini dulu, kemudian kita kembangkan pada item yang lain untuk membuktikan pada Kerajaan Malaysia memang ada cara untuk turunkan harga barang kalau Kerajaan Malaysia serius untuk tackle isu ini. Tu macam mana mekanisme tu? Macam mana pemula nak dapat benda-benda yang dikata buah? Pengedar biasa, kita hanya bawa supply, edarkan je. SCDC lah yang bawa. SCDC adalah badan untuk mengelodakan assemble pengedar, nak iklankan promosi dan kempen dan koordinate import ini. Trading itu adalah trading instrumen yang sedia ada dalam pasaran. So dia supply Tesco, kedai-kedai runcit mana nak beli, dia boleh ambil sendiri. Kita hanya edarkan, jual pada mereka. Seluruh negara. Seluruh negara. Datuk tak perlu ada permit apa-apa daripada federal untuk bawa masuk gula, susu, gandum. Susu dengan gandum tak perlu. Tak perlu Beras kena. Datuk buat surat pada PM Itu yang saya tulis surat spesifik tentang beras tu. Dan saya rasa PM akan bagi juga, ya. Kerana ini untuk tujuan faedah rakyat jelata. Kalau terbukti kita boleh jual dengan harga lebih murah, kualiti lebih baik, why not? Apa formula dia tu? Macam mana Formula dia adalah fair trade. Fair trade kita mengurangkan lalu kepada kartel-kartel ataupun orang panggil sistem orang tengah, ya, yang mengawal seperti monopoli yang saya sebutkan tadi, ya. Direct. Benda ni telah diamalkan di Singapura pun ada fair price, fair trade. Kita saja yang kongkong pasaran kita dan menyebabkan orang tengah ni dapat untung begitu besar. Yang highway tu berapa kilometer sebenarnya? Highway Kota Baru Kuala Kerai, ya, 60 something. 80 berapa? Yang biasa ni 80 km lebih kurang. Itu ya, kalau yang jalan biasa ni 50. Kalau you buat elemen baru civil license, tak ingat, saya kena cek balik. Cik Kamal Zaman ambil ni balik cik. Dia masih depend pada kita nak minta tukar jadi state group ke atau macam mana? Dari segi undang-undang tak ada masalah, kita hanya buat keputusan dan kita kena maklum pada kerajaan persekutuan, ya.
dan kita kena ambil langkah halang macam di gazette semula laluan tersebut pada federal road pada state road. So, offer fair price ni untuk bulan puasa ni atau Tak, sepanjang masa. masa? Habis ada satu lagi Datuk. Datuk, highway itu berapa lane tu? 2, 4 lane. 4 lane. Sebab sebelum ni katanya ada satu company dah masuk dan bagi presentation kepada Datuk daripada sebuah company yang biasa buat highway, betul tak? Ada beberapa pihak lah yang Yang sudah mencadangkan, tapi mencadangkan. kita kena ada proses dulu. Sebab tu kita sekarang Buka balik. dah buka, ada bawa mesyuarat MMK dan kita setuju supaya kerajaan negeri ambil inisiatif sendiri, tidak lagi tunggu kepada inisiatif kerajaan persekutuan. Kerana mungkin kerajaan persekutuan dia tak ada keutamaan terhadap jalan ini, dia tak masukkan dalam RM10. Mungkin highway ni juga mungkin kerajaan negeri akan memperkenalkan sistem tol sebagai Mungkin, tetapi konsep kita sedikit berbeza ya. Berbeza di mana harga tol kita insya-Allah lebih murah kerana beberapa konsep berbeza yang saya tak perlu ulas sekarang. Sebagai contoh ialah masa peak season rate yang berbeza, masa low season rate yang berbeza, dan longer concession dan swap dengan beberapa tanah kerajaan sepanjang Ibu Raya dan lain-lain. Okey, Datuk, politik satu lagi. Pakatan Rakyat sejak akhir-akhir ini buat kenyataan dalam media berhubung dengan pertindihan daftar pemilih, IC apa semua. Jadi kita tak nampak sangat feedback dari SPR itu sendiri. Jadi macam mana tu? Ya, satu feedback SPR dan satu lagi feedback Jabatan Pendaftaran Negara. ya, JPN. Malaysia kini hari apa? Hari kita mesyuarat hari Jumaat lepas, saya rasa hari Jumaat lepas telah menyebut kenyataan pendaftaran negara bahawa mereka telah mendaftarkan warga asing sebagai rakyat Malaysia hampir 100,000 mereka sendiri mengakui. Jadi kenapa tiba-tiba orang asing yang didaftar sebagai warga negara ni tiba-tiba terus mereka daftar sebagai pengundi kalau tidak ada satu sindiket yang mengatur pasal orang asing ni dia hanya minat nak jadi warga negara, dia bukan berminat nak mengundi. Tetapi tiba-tiba terus dia pergi mendaftar sebagai pengundi, bermakna ada orang yang mengatur mereka menjadi pendaftar pengundi tersenarai sebagai pengundi pemilih dan juga sebagai warga negara. Kalau macam ini caranya, bermakna kita memang jual negara kita ya? Kita nak menang pilihan raya, kita jual negara kita. Dan orang asing ni berbagai-bagai jenis yang tak ditapis. Macam Singapura, dia membenarkan orang asing yang ada skill yang dikelaskan sebagai profesional, termasuk ahli sukan. Kalau profesional sebagai sportsman, mereka daftar sebagai warga negara. Dalam kes kita ni semua jenis manusia tangkap muat kita daftarkan. Bahkan ada orang-orang yang beritahu saya dia orang warga negara China baik, Pakistan baik, Bangladesh baik. Orang ni datang jumpa dia, offer dia jadi warga negara, bagi dia borang untuk isi sebagai warga negara, walaupun tak boleh cakap bahasa Malaysia, walaupun tak faham budaya kita, dan walaupun mungkin ada latar belakang jenayah. Mereka ni setengah kriminal tapi kita terus daftar sebagai rakyat. Dan ini adalah satu konspirasi yang sangat membahayakan negara kita. Dan tentulah parti-parti politik kena buat sesuatu yang lebih impact bagi mendedahkan perkara ini. Dan satu ialah sidang khas Parlimen mengenai dengan perkara tersebut. Tetapi sampai hari ini Jabatan Pendaftaran Negara ini gagal menjelaskan negara mana yang jadi warga negara kita, berapa ramai pecahan tiap-tiap negara, berapa lama, berapa baru mereka memohon ya. Mereka mungkin baru mohon ya, kerana baru isi borang terus jadi warga negara. Dan kita dari segi parti kita buat cerakinkan, sorting out nama-nama orang ni, dan kita edahkan balik kepada jentera kita untuk tujuan-tujuan tertentu. Namun begitu, exercise ini adalah satu exercise yang patut dibantah oleh rakyat Malaysia. Rumit tak Datuk kita nak kesan hari ni?
kita. Tak rumit sekarang pendaftaran negara sendiri sudah mengakui adanya senarai tersebut. Selama ni mereka nafikan, tapi bila kita keluarkan list tu, hari ini dia terpaksa mengaku.